Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Gong Si Fa Cai, Sinian Kuala Huang Shirui. Dan kepada anda yang menyambut sambutan Tahun Baru Cina, kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbangsa Cina, kita ucapkan semoga Tahun Naga ini menjadi tahun yang terbaik untuk anda sisi keluarga. Dan sudah pasti ramai yang sedang berada bersama dengan keluarga di kampung ataupun sedang bercuti beriadah kerana sekarang telah pun masuk musim cuti sekolah. Jadi dua dalam satulah kombo yang begitu menarik. Sudah pasti jalan pun sesak. Jadi berhati-hati rancang perjalanan anda dan sila rujuk kepada laman-laman X untuk mendapat pautan yang terkini berkaitan dengan situasi trafik, terutama sekali melalui LLM Traffic dan Plus. Baik, seterusnya kita akan bawakan seperti biasa pautan berita-berita dari seluruh negara. Kita mulakan dengan pautan berita yang kami petik dari Berita RTM, portal Instagram Berita RTM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadiri dan memeriahkan sambutan Majlis Tahun Baru Cina 2024 anjuran Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara. Beliau yang tiba sekitar 11.30 pagi disambut meriah dengan kehadiran lebih 500 orang tetamu. Turut mengiringi beliau ialah Presiden KLSCAH Ngan Tenggi dan majlis turut dihadiri Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang, Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh dan Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong. Ia diserikan dengan kehadiran Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Eugene. Dan seperti biasa, Yisang menjadi sesuatu yang disajikan. Yisang ini unik kepada Malaysia dan Singapura sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada Yisang di China pun. Jadi ia merupakan salah satu keunikan kita sebagai rakyat Malaysia. Yisang merupakan salah satu hidangan yang perlu digaulkan bersama dengan pelbagai jenis aroma juadah yang begitu unik kepada kita di Malaysia. Dan lebih tinggi diangkat, lebih banyak tuah yang akan datang kepada anda pada tahun tersebut. Itu adalah lebih kurang kepercayaan yang telah diamalkan di sini. Jadi kita dapat lihat bahawa Yisang ini merapatkan semua rakyat Malaysia dalam satu komuniti yang umpama kita lah, masyarakat yang majmuk dengan pelbagai cita rasa dan perbezaan, namun kita boleh bergaul dan disamakan dalam sebuah negara. Itulah lebih kurang konsep Yisang itu sendiri. Baik, seterusnya kita akan melihat berita sukan sedikit. Jaringan hat-trick ayam tambatan Qatar Akram Afif membantu negaranya mempertahan gelaran dengan menewaskan Jordan 3-1 di pentas final. Tahniah kepada Qatar, gol pertama skuad tuan rumah hadir pada minit ke-19 melalui sepakan penalti Akram, dan dia sebenarnya dijatuhkan oleh pertahanan Jordan Abdullah Nasib, dan dalam babak kedua Jordan menggandakan rasakan dan berjaya menghasilkan gol penyamaan melalui rembatan deras Yazan pada minit ke-66. Namun situasi tidak bertahan apabila Qatar kembali ke depan menerusi sepakan penalti yang disudahkan dengan sempurna oleh Akram. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian melengkapkan jaringan hat-trick menerusi sepakan penalti pada masa tambahan sekaligus mengesahkan kemenangan 3-1 kepada negara Qatar. Tahniah. Seterusnya sedikit berita yang mendukacitakan di mana seorang lelaki kurang upaya telah ditemui mati lemas ketika mandi di air terjun berkelah Jalan Maran Gambang, Kuantan, Pahang. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Zulfadli Zakaria, berkata kejadian mangsa Harun Mahmud 20 dipercayai sedang mandi bersama-sama 6 rakannya pada tengah hari tadi, dan mayat mangsa ditemui pada pukul 12.55 tengah hari. Seramai 11 anggota dan pegawai bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Taman Tas ke lokasi selepas menemui laporan, dan pasukan bomba kemudian melakukan operasi pencarian surface searching dan menggunakan grappling iron di lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan ini adalah suatu berita yang perlu juga kita berwaspada apabila kita memilih tempat-tempat perkelahan. Pastikan bersesuaian juga dengan keadaan keselamatan kita sebagai sebuah keluarga atau sebuah kumpulan. Penipuan dalam talian tak habis-habis. Banyak lagi penipuan dalam talian ini. Dah pasti akan dapat mesej yang pelbagai dimasukkan dalam grup Telegram yang kononnya menjanjikan anda pulangan yang begitu lumayan. If it's too good to be true,
It probably is. Jadi jangan percaya kepada scam ataupun sebarang penipuan yang dilakukan. Seorang pegawai wanita di sebuah agensi kerajaan rugi RM168,000 akibat ditipu sindiket penipuan dalam talian. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan dalam kenyataan berkata panggilan diterima melalui telefon menyamarkan diri sebagai pegawai Kementerian Kesihatan. Jadi pelbagai sebenarnya taktik digunakan untuk membuat anda rasa terancam dan perlu membayar sekian wang untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah satu taktik yang digunakan. Ada juga taktik yang menjanjikan pulangan. Ada taktik yang kononnya telah berlaku situasi di mana insurans anda telah digunakan oleh orang lain dan anda perlu membayar sedikit pampasan untuk membantu siasatan dan sebagainya lah. Banyak sebenarnya helah yang digunakan. Jadi jangan terpedaya kerana ada di antara scammer-scammer ini sebenarnya mempunyai informasi peribadi, butiran peribadi tentang diri anda, dan jangan sekali-kali mendedahkan butiran yang boleh mengakibatkan anda kerugian dari segi kewangan, terutama sekali nombor PIN ATM, TAC jika anda masih menggunakan sistem TAC, dan kalau menggunakan Maybank, nombor akaun kalau boleh rahsiakan. Jadi kesemua ini adalah butiran yang perlu kita jaga dan terutama sekali butiran seperti password, dan ini adalah merupakan tanggungjawab kita juga untuk menukar password dari masa ke masa agar tidak mudah dicerobohi. Dan dengan itu kita dapat melihat situasi seperti ini berkurangan. Namun sekiranya berlaku kepada anda, jangan lupa MC React dan sebagainya boleh membantu mangsa menyedari diri tertipu dan telah membuat laporan polis semalam. Dan kita mempunyai akta sebenarnya untuk membantu siasatan, iaitu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Namun untuk membantu mangsa-mangsa seperti ini mendapatkan wang kembali adalah sebenarnya satu perjalanan yang panjang dan sukar, kerana scammer-scammer ini bukannya beroperasi di Malaysia, selalunya mereka berada di luar negara. Jadi ini adalah merupakan salah satu keadaan yang berterusan. Semoga lebih banyak pengetahuan dan pendidikan dapat diberikan kepada rakyat Malaysia supaya sentiasa berwaspada terhadap scam seperti ini. Baik, kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada rakan-rakan kita di seluruh negara melalui konti-konti yang telah pun bersedia dengan pelbagai siaran-siaran yang menarik untuk mengisi hujung minggu anda. Jadi kita bersama dengan DJ Zoo yang telah bersedia. Tapi sebelum itu kita berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.